akan jadi buruk nanti tiba-tiba berlaku. Institut pendidikanku, kami sentiasa bersedia menjulang etika kerja, berkorban jiwa raga, menjunjung aspirasi bangsa negara tercinta. Kewibawaan berintegriti, keunggulan pribadi, berteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati, tidak jemu menimba ilmu, tapi setulus hati dan budi. Kewibawaan berintegriti, keunggulan pribadi, berteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati, tidak jemu menimba ilmu, praktik setulus hati dan budi. IPG Malaysia berikrar membentuk guru berkualiti, penyayang berakhlak mulia, mendukung visi misi IPG, mendukung visi misi IPG. Kontribusi majelis yang berbahagia Datuk Dr. Amin Sigit, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, yang berbahagia Dr. Hajar Rosmawati binti Hamzah, Pengarah IPG Kampus Kent, yang berbahagia Dr. Farida binti Yaakob, Pengarah IPG Kampus Muhas, yang berbahagia Dr. Berjok, Pengarah IPG Kampus Raya, yang berbahagia Datin Dr. Hajar Rosina binti Edeni, Timbalan Pengarah IPG Kampus Kent, yang berbahagia Wan Azrina Ahmad, Timbalan Pengarah IPG
Salam sejahtera, selamat pagi. Kopi sanangan, salam Ken, kerana engkau nama Nabila. Bagi pihak penganjur, saya Dr. Chiang, selaku moderator pagi ini, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua yang bersama kami dalam slot pertama sesi hari ini yang bertajuk Pedagogi Sukar. Ini inisiatif kami. Makan hinaba di tepi muara. Buat lauk pembuka selera. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang buat saudara. Hari Minggu ke pasar tamu, anak tusun beli pembangan. Kolaboratif bersemuka kita bertemu. Berkongsi amalan terbaik tambah pengalaman. Okay. Pempinai hadirin dan hadirat. Sebelum saya mula, izinkan saya bacakan biodata panel sesi ini. Panel pertama kita di sebelah kiri saya, Puan Noriza binti Ali Husin dari SMK Zanzek, Kota Kinabalu. Beliau ialah seorang guru cemerlang geografi. Biodata beliau telah dimasukkan dalam Successful People in Malaysia edisi ketiga yang diterbitkan pada November 2021, terbitan British Media London. Beliau aktif dalam kajian tindakan dan juga pembentangan seperti pembentangan di International Colloquium on Education and Social Science pada tahun 2020 ya, dan banyak lagi. Selamat datang ke IPJ kami. Manakala panel kedua kita, Puan Sharon Pascoe yang petugas di SMK Sri Nangka, Kuala. Beliau mempunyai 14 tahun pengalaman mengajar. Guru cemerlang geografi yang memiliki sijil Google Certified Level 1 dan Level 2 dan juga sijil Computational Thinking and Computer Science Teaching. Jadi kesimpulan saya ya, daripada biodata Puan Sharon, beliau adalah seorang yang sangat ICT savvy ya. Nuhun khabar, Ibu. Panel ketiga kita, Cik Nok Adika binti A. Jalil dari Sekolah Integriti Kota Kinabalu, mempunyai pengalaman mengajar selama 7 tahun. Seorang guru matematik di sekolah dalam sejarah. Peminat inovasi yang pernah memenangi pelbagai anugerah inovasi di peringkat kebangsaan dan juga peringkat negeri. Contohnya, anugerah emas sempena anugerah inovasi peringkat JPN Sabah Andinos pada tahun lepas. Tahniah atas kemenangan Cikgu. Untuk slot pertama hari ini, kita akan tumpu kepada inisiatif yang diambil demi menghadapi pedagogi sukar. Sudah tentu ya, barang kita sebagai pendidik ya, kita banyak pengalaman di mana kita berdepan dengan situasi yang sukar. Dan sudah tentu ya, kita di sini berusaha bersungguh-sungguh ya untuk mengurangkan cabaran kita ya. Setuju? Baik. Apa kata ya panel-panel kita ya hari ini? Tanpa melengahkan masa, saya ajukan soalan saya kepada panel kita yang pertama, Puan Noriza. Ya. Mungkin Puan boleh kongsikan apakah inisiatif yang telah diambil oleh Puan untuk mengurangkan cabaran yang dihadapi. Silakan Puan. Terima kasih Puan Moderator. Saya telah menggunakan satu intervensi yang dinamakan tunjang, okay? Dengan menggunakan kaedah tunjang sesuai dengan nama tunjang yang berasal daripada akar tunjang yang memainkan peranan penting untuk menyokong menyokong bagi pokok. Dan dari mana asalnya perkataan tunjang ini? Okay? Bermula dengan gabungan, okay? Tunjuk ajar, okay? Lepas tu J tu jawab, okay? Jangan, ya. Lepas tu N tu pula salin dan G tu gila, okay? Gila. So penting
bagi saya intervensi saya ini sangat membantu murid dalam menjawab soalan esei. Di mana soalan esei yang sepatutnya keluar dalam SPM 40 markah dan wajib dijawab 2 soalan. Jadi melalui tunjang ini yang terhasil, maka dapatlah memantapkan lagi dan menyokong lagi murid supaya lebih orang kata lebih bermotivasi ataupun lebih lagi untuk menjawab soalan esei tersebutlah. Dan bagaimana caranya? Yang pertama melalui tunjuk teknik, ya. Okey, tunjuk teknik ni saya menunjukkan murid teknik menjawab soalan, soalan serta memberikan panduan dalam mencari jawapan. Jadi saya dedahkan kepada murid ni bagaimana teknik menjawab soalan bahagian C, iaitu soalan esei. So di sana dia mengandungi soalan ada fakta dan huraian, dan ada juga fakta, huraian dan contoh. Jadi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. Ini semasa PDPR sebelum ni lah kan. Kerana saya dapati murid-murid ni memang mereka lemah menjawab soalan esei dan penghantaran tugasan juga tidak dihantar. Dan penglibatannya yang tidak memberangsakan. So, contohnya di sana apabila soalan huraikan, saya telah nyatakan, jelaskan kepada murid perlulah memberikan 3 fakta, 3 huraian dan 3 contoh. Saya jelaskan di sana dengan memberikan panduan dan saya melatih kepada murid saya kena lihat keadaan tugas dan kena lihat kepada soalan markah. So di sana saya melatih murid kenapa 3-3-3? Kerana supaya kita ada ekstra jawapan. Sekiranya ada jawapan yang salah, ada lagi jawapan yang lain diambil. Okey, selepas tu apa lagi? Bagaimana saya memberi tunjuk ajar tu panduan? Okey, iaitu di dalam soalan tersebut juga saya telah nyatakan rujuk muka surat sekian. Okey, dalam buku teks rujuk muka surat sekian dan murid ambillah jawapan daripada sana supaya penglibatan murid untuk menjawab soalan itu ramai. Dan tidak ada murid yang boleh berputus asa. Okey, kalau lihat contoh di dalam slide ini, itu ulang kali bagi tajuk tingkatan 4. So, untuk murid tingkatan 5, mereka ni tidak ada buku teks, tidak ada buku teks untuk tingkatan 4, form 5 kan. So, murid saya telah sharekan buku teks digital dan mereka lihat daripada sana merujuklah bukan surat berapa dan berapa. Jadi daripada sana muncul lagi yang kedua, jawab. Jawab. So, jawab tu murid macam biasa menjawab soalan di dalam buku latihan. Lepas dijawab dan mereka akan gambar. So bila digambar dan hantar kepada saya melalui medium Google Classroom. Saya guna Google Classroom sepenuhnya. Daripada sana dan saya akan semak. Saya semak jawapan dan murid boleh tahu terus markah mereka. Jadi mereka boleh tahu berapa markah pada yang mereka buat latihan mereka tu lah. Selepas daripada jawab, murid pula yang ketiga iaitu salin. Salin. Sekiranya jawapan mereka itu tidak tepat, saya dapat komen di bawah, saya kata buat pembetulan bahagian soalan B, tidak perlu sekian-sekian faktor tolakan, kita perlukan faktor, kita tidak mahu faktor tarikan, so kita perlu faktor tolakan. Jadi salin ni maksudnya di sini, jawapan murid yang terbaik itu saya beri pada murid untuk mereka salin. Contoh, bagaimana cara membuat fakta, huraian dan contoh menyusun ayat yang betul supaya boleh dapat markah yang lebih baik. Jawapan yang terbaik. Jadi ia memberi peluang supaya murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Bukan saja dalam PDPR, juga saya aplikasikan semasa PDP bersemuka. Dan yang terakhir, G. Bagaimana gini, iaitu murid-murid yang memberikan jawapan yang mendapat markah yang baik ni, mereka diberikan pemantapan agar konsisten dalam memberikan jawapan tepat dan relevan. Dan adalah kata-kata penghargaan kalau lihat pada slide yang saya tayangkan tu kan, di mana kata-kata penghargaan, semangat kan, untuk meningkatkan lagi motivasi dalaman murid. Dan jawapan murid yang disemak, ditanda, saya tanda dengan menggunakan warna yang berbeza, di mana kalau lihat di sana, warna merah itu untuk fakta, warna hijau itu untuk huraian, dan kuning itu untuk contoh. Maknanya, sekiranya tiada penanda tersebut pada tugasan murid, maknanya murid
yang diperlukan. Okey? Okey, selepas tu guru merekodkanlah perkembangan jawapan murid dari semasa ke semasa, dan sebagai perbincangan jawapan untuk bagi penghargaan saya kepada murid, saya telah mengadakan sesi Google Meet selepas tu, dan murid-murid yang jawapannya bagus boleh share, kongsikan jawapan kepada murid yang lain untuk menjadi panduan lah. Okay? Cuma kadang-kadang tidak semua yang menyertai dalam Google Meet tersebut lah, tidak semua yang dapat join lah. Tapi kalau pun begitu, saya guna inisiatif lain lagi. Kalau tidak dapat menyertai Google Meet, maka saya share lagi jawapan melalui WhatsApp kepada individu yang berkenaan, yang memerlukannya saja. Jadi pada keseluruhannya saya nampak dia berkesan tunjang ni, okay? Dan apabila sudah dapat PDP secara bersemuka, saya aplikasikan pula di kelas, okay? Aplikasi saya tunjuk, lepas tu mereka jawab, lepas tu salin yang betul tu dan dia bentang. Begitu. Itu saja. Terima kasih kepada datang. Terima kasih ya kepada Puan Norija ya, atas perkongsian tadi ya. Jadi kita lihatlah ya, Puan Norija dia sangat fokus dengan konten. Okay? Walaupun kita kata kita tidak mahu exam oriented dan sebagainya, tetapi at the end of the day ya, kita masih perlu menilai pelajar kita ya, dan juga menilai PDP kita. Ya. So saya ucapkan tahniah lah ya atas semua usaha ya. Background study ya, underground study ya, dengan keperluan belajar ya, dan juga berbagai usaha ya, Google Meet, WhatsApp dan sebagainya ya. Dan yang kita setuju ya, disebabkan oleh pandemik ya, kita sebenarnya pun macam ada peluang untuk belajar ya. So sekarang sudah COVID dikatakan berlalu lah ya. Okay, so kita masih amalkan ya. Malahan saya rasa kita balik dengan lebih kuat ya. Kita ada cara tradisi ya, dan sekarang kita pun sudah mahir dengan aspek ICT ya, dengan cara Google Meet dan sebagainya ya. So terima kasih ya atas input Puan tadi. Ya, mungkin kita dengar ya bagaimana dengan Puan Sharon yang juga merupakan guru geografi ya di sekolah yang ada outskirt sikit. Bagaimana ya inisiatif Puan Sharon untuk membantu budak-budak dia. Silakan Puan Sharon. Okey, terima kasih moderator. Okey, sebelum tu kita tengok dulu tayangan video yang saya kongsikan dengan para penonton semua. Okey, video ini bawa maksudnya. Kalau yang orang kecil apa ada boleh pilih. Terus kecil. Okey, rasanya dari video ini mungkin boleh nampak pada awalnya PDPR ini berlangsung, saya memang bersemangat untuk membuat Google Meet dengan murid pada awalnya, tapi kurang respon daripada murid semua. Ada murid masuk atau mula-mula awal tahun murid saya ada 59 orang sebenarnya murid saya pada awalnya. Bilangan murid yang selalu masuk Google Meet selalunya antara 10 hingga 15 orang, tidaklah langsung yang tiada murid masuk. Tapi bagaimana pula dengan murid yang tidak menyertai Google Meet? Jadi saya telah jumpa kelas point ini, di mana kelas point ini
murid yang tidak mempunyai cukup data untuk menyertai Google Meet, mereka boleh juga nampak slide yang saya share itu. Jadi sekurang-kurangnya dia orang boleh nampak slide yang saya share itu tanpa Google Meet. Jadi ini saya telah gunakan semasa saya diobserv oleh ketua bidang juga dan juga saya telah diobserv oleh Nazir. Jadi sekarang saya macam mana untuk menarik perhatian murid supaya murid ramai untuk menyertai Google Meet yang saya laksanakan ataupun kelas secara online lah. Sebab kita seperti yang semua maklum kita ada online dengan offline. Jadi saya tidak mau lah selamanya kelas saya offline saja. Saya tahu murid saya pun mau online juga. Sebab sebagai seorang ibu saya nampak bahwa macam mana anak saya kelas online. Jadi anak pun semangatnya kalau mau ada kelas bersemuka dengan murid. Jadi saya jumpa kelas point ini, saya gunakan kelas point ini bersama dengan murid saya. Syukur waktu itu penyertaan murid telah meningkat sampai yang macam video tadi itu boleh sampai kadang-kadang 40 hingga 50 begitu. Google Meet memang sedikit, tetapi yang menyertai dalam kelas point itu memang lebih. Jadi di dalam kelas point ini kita boleh nilai murid secara terus. Ada 5. Yang pertama, melalui esai murid boleh menulis, menaik kalau kita mau nilai dia esai lah ataupun menulis. Murid boleh melukis ataupun ini selanjutnya melukis nih saya gunakan sebagai saya punya induksi ataupun share gambar. Induksi ini contohnya apakah perasaan Anda hari ini? Jadi murid excited dia lukis dia punya perasaan waktu itu. Ataupun share gambar, murid share macam mana dia sedang ber-PDPR bersama dengan saya. Dan seterusnya murid juga boleh menggunakan dia boleh menggaris semua dan ada juga objektif. Dan apa yang hebat, apa yang saya suka kelas poinnya kita boleh nilai murid secara terus karena ada punya Excel. Kalau kita nilai dalam objektif adalah jadi kita boleh tahu murid itu di mana yang lemah dengan yang tidak dapat yang dapat menjawab lah, dan kita boleh buat pertandingan. Jadi murid amat seronok. Kita boleh tengok tuh nanti di status WhatsApp bestnya kelas cikgu Sharon hari ini. Kita boleh nampak best buat murid. Dan disebabkan murid-murid ini memberikan respon dengan saya, jadi saya kasih beli orang satu pen yang kena jual di Shopee itu yang boleh tulis di handphone, lagi pun dia murah. Jadi sebagai reward lah untuk murid. Dan bagaimana pula dengan murid yang tidak menyertai kelas pada waktu itu yang secara online? Senang saja, sebab bahan-bahan dia macam PowerPoint. Bahan-bahan itu kita boleh share dalam bentuk PDF dan seterusnya kita boleh share dengan murid. Jadi dalam masa yang sama murid yang offline itu dia dapat belajar juga benda yang sama dengan online. Itu dengan kelas point. Sendiri. Daripada videonya kita nampak murid-muridnya sekarang yang merupakan generasi Z. Oke, murid sebenarnya mereka ini amat hebat sekali daripada guru. Mereka sudah minat dalam penggunaan ICT. Murid amat minat dalam penggunaan ICT. Jadi saya amat menggalakkan murid saya, membimbing murid saya. Saya tidak menyediakan video, tapi saya lebih menggalakkan murid saya untuk membuat video sendiri, buat slide sendiri. Sebab dengan adanya sekarang di KPM sediakan sebab fitur ICT, jadi saya patut menggalakkanlah murid saya sendiri kan dengan penggunaan account Delima nih. Semua murid ada account Delima, ada Google Workspace. Jadi di sinilah medium saya untuk bersharing dengan murid-murid saya. Murid-murid saya, murid-murid sekarang lah, saya rasa siapa yang
ada murid pun jarang memang hebat untuk menyediakan video, terutama yang menggunakan CapCut semua tuh. Sebab murid-murid zaman sekarang mereka lebih kepada generasi TikTok lah begitu. Jadi orang lebih cepat untuk buat video. Dan video-video murid ini saya akan share di YouTube hasil kerja murid sini untuk memberi galakan kepada mereka. Saya menggunakan medium Google Classroom untuk murid-murid menghantar tugasan mereka. Dan bagaimana pula dengan perbincangan? Dulu kita boleh berbincang secara berkumpulan kan? Tapi kalau melalui penggunaan Google Workspace ni ada Google Drive, murid boleh membuat perbincangan. Walaupun orang di rumah, orang boleh berbincang menggunakan atau slide. Tidak payah sudah bawa kertas besar-besar tu, lepas tu berbincang sebab sebelum tu ada penjarakan kan. Dan lagi pun saya mengajar tingkatan 4 dan 5, jadi amat mudah dan saya berterima kasih juga sebab murid-murid tingkatan 4 saya tahun ini kebanyakan diorang dapat laptop Chromebook tuh. Jadi ini memudahkan murid saya untuk menyediakan bahan mereka di dalam kelas dengan penggunaan Google Workspace. Baik, terima kasih ya Puan Sharon ya atas perkongsian tadi ya. So kita nampak lah ya panel pertama kita Puan Rijal dengan Puan Sharon mereka ada satu kesamaan lah ya saya ya mereka buat menggunakan ICT. Walaupun mereka sangat masak dengan latar belakang pelajar mereka ya dan pada masa juga ya pada masa yang sama mereka guna ICT ya dan apa yang saya nampak di sini lah ya saya rasa ya pendekatan itu sangat memusatkan pelajar ya. Kemudian ada otonomi ya pada pelajar di mana pelajar akan menggunakan kemudahan ICT ya untuk buat kerja juga berbincang mereka. Dan satu yang saya sangat suka lah ya, Puan Sharon ada sebut ya, seperti ClassPoint ya. Dia sebenarnya saya pun pernah meneroka ya. Dan dia basically dia macam PowerPoint juga ya, cuma dia ada feature tambahan di mana kita boleh buat aktiviti interaktif. Sambil-sambil kita boleh menilai juga ya, dan mendapatkan feedback daripada budak kita ya, dan kita boleh menilai ya, hasil pembelajaran yang kita tetapkan pada hari itu ya. Dan sambil-sambil pun kita boleh menyimak ya, sama ada kita telah belajar ya, demi outcome itu dicapai ataupun tidak ya. Dan saya rasa ini pun ada satu community ya, Facebook ya, mereka ada satu grup ya, di mana mereka pun selalu berbincang bagaimana menggunakan ClassPoint ini dengan maksimum ya. Subscription dia tidak mahal ya. Kalau saya tak silap ya, ada Cik Bendera di sini ya, it's about 100 plus dia punya annual subscription kan. Okay, so itu saya bukan promo untuk ClassPoint tapi saya nampak juga lah ya dia punya kekuatan di sana lah ya. So tak susah untuk belajar. Sini sana saja sekejap kita pun boleh belajar. Okay, tak payah generasi ICT ya, orang tua pun boleh belajar ya. So mungkin ya lepas ni kita boleh cuba juga ya. Okay, baik kita sudah dengar ya input daripada dua panel kita ya. So sekarang sampai ya giliran untuk panel ketiga kita ya, Cik Muatika ya. Cik Muatika ini ada menarik sedikit yang bagi saya lah ya. Saya pun menanti juga ya matematik ya di sekolah penjara ya. So mungkin kita boleh dengar ya daripada Cik Atika ya, apakah inisiatif ya yang telah diambil ya untuk belajar ya di sekolah dalam penjara. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau rakan pendengar saya sebentar tadi bincang pasal online, tapi berbeza dengan sekolah dalam penjara sebab kami offline. Okay, so hari ini saya dapat pegang handphone awal. Selalunya lepas pukul 2 baru saya dapat pegang handphone. Sebab ini merupakan artikel larangan untuk masuk ke dalam sekolah dalam penjara. Masuk cikgu pelajar tadi lah. Maknanya itu adalah kekangan yang paling besar di sekolah dalam penjara di mana kami tak dapat menggunakan teknologi sepenuhnya. Seperti yang rakan-rakan tengah tadi lah, maksudnya nak buat permit dan sebagainya.
Jadi kami mengambil inisiatif yang lain. Maksudnya kami kena buat turun video offline, secara offline lah, dan tunjukkan dan pancatkan kepada pelajar-pelajar. Orang kata tak kenal maka tak cinta, tapi saya tak cintakan sikit berkenaan sekolah dalam penjara. Okay. Taburan sekolah integriti dan sekolah Henry Geni. Saya selalu dapat pertanyaan daripada rakan-rakan, dia kata integriti tu sama dengan integrasi ke? Sebab sama-sama kan. Yang famous adalah Henry Geni, contoh Henry Geni Melaka. Padahal sekolah dalam penjara terbagi kepada dua, iaitu sekolah Henry Geni dan sekolah integriti. Okay, kalau tahu di Sabah, di mana terletaknya sekolah Henry Geni? Now, okay. Di Kota Kinabalu ada dua sekolah integriti, iaitu di Penjara Pusat Kota Kinabalu dan juga di Penjara Wanita Kota Kinabalu. Dia tak boleh duduk dalam satu sekolah, ya, bahaya. So, diasingkanlah. Okay, seterusnya, perbandingan sekolah. Sekolah Henry Geni mendapat lebih banyak manfaat daripada Henry Geni. Gelaran pun panggil, kalau di Henry Geni kita panggil dia sekolah. Kalau di sekolah integriti kita panggil dia banduan muda. Muda dia apa? Sebab bawah 21 tahun. Okay, seterusnya untuk tahanan di Henry Geni, tiada rekod jenayah walaupun hukuman dia orang lebih lama. Maksudnya kalau dia keluar dari sekolah Henry Geni, dia orang boleh jadi kaki tangan kerajaan. Berbeza dengan sekolah integriti walaupun dia orang menjalankan membuat kesalahan yang sama. Okay. So, sama juga kami sebagai guru sekolah dalam penjara diberi kuasa hanyalah apabila tahanan ataupun banduan muda ni masuk ke dalam kluster akademik. Di sekolah dalam penjara terdapat 4 kelas, iaitu 3M. Ada yang tak tahu baca ataupun tak tahu tulis langsung walaupun umur dah 18 tahun kena tahan tu. Lepas tu ada kelas pra-SPM, persediaan untuk menghadapi SPM dan juga kelas SPM. Okay, jadi cuba bayangkan. Dia orang kena tahu contoh Januari 2022. Okay, contoh kan. Kalau SPM yang biasa bulan 12 atau bulan 11 kan. Okay. Kalau tempoh setahun dia orang ditahan tu, macam mana kita nak habiskan syllabus dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 untuk ajar. Maksudnya itulah cabaran yang paling besar. Kita nak mampatkan syllabus tu betul-betul ajar apa yang dia orang perlu tahu, sebab kita kena kejar KPI juga. KPI Jabatan Penjara untuk sekolah Henry Geni 4.9, sekolah integriti 6.5. Dan semua banduan warga negara perlu bersekolah. Okay, so tertanya-tanya tak apa jenayah yang diorang selalu lakukan sampai masuk dalam sekolah Henry Geni dan sekolah integriti ni. Okay, so macam-macam jenayah. Tapi punca kepada jenayah-jenayah tersebut kebanyakannya adalah dadah. So saya tak tahu di Sabah ni saya dah dapat sebab saya orang Sabah. Jadi saya tanyalah juga kadang-kadang, tapi off record lah. Tak boleh lah beritahu sebab apa di mana kan. Jadi kebanyakannya dadah lah jenis syabu. Okay. So boleh tengok dekat gambar-gambar yang apa tu. Sama juga kami cuba wujudkan bagaimana pelajar-pelajar di sekolah aliran perdana belajar. Di sekolah dalam penjara pun kami cuba laksanakan. So adalah program orientasi, hand buat program dan sebagainya. Sambut hari jadi ada majlis khatam Al-Quran. Baru-baru ni kami buat isyarat perdana. Lepas tu sambutan hari raya tu bakal dilaksanakan lah 2 minggu lagi. Kami nak dia orang rasa sama seperti sekolah di luar. Kurikulum dia orang menjalani sukan dan sebagainya. Okay. So, walaupun duduk dalam penjara, sekolah dalam penjara, kami juga aktif dengan komuniti luar. Mana pelajar kami didaftarkan dengan anugerah remaja perdana anak muda. Dan diorang mendaftarlah bagi pingat gangster dan juga seperti yang dah lihat di gambar tu. Ini situasi di sekolah dalam penjara. Maaflah terpaksa belakan muka sebab isu sensitif kan. Dan diorang juga bersukan. Itu pihak-pihak luar pun rajin datang ke sekolah untuk jalankan aktiviti. Baru-baru ni pihak UNS berkolaborasi dengan Jabatan Penjara Malaysia untuk menghasilkan modul bagi membantu pelajar-pelajar lah. So dulu pun walaupun duduk dalam penjara tak terkurung juga, kami cari peluang untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang dijalankan di peringkat JPN dan sebagainya.
Terusnya, pedagogi sukan ini inisiatif kami. So, saya buka mata semua untuk lihat antara lah cabaran-cabaran di sekolah dalam penjara. Okey, pelajar terlalu jauh ketinggalan dalam sistem pendidikan. Kenapa saya kata macam ni? Sebab status pelajar yang masuk tak sama. Ada yang tanya bila buat ujian diagnostik, cikgu saya belajar sampai tahun 6. Cikgu saya belajar sampai tahun tingkatan 2. Tapi kami perlu cari calon untuk belajar SPM. Macam tahun ni berapa orang SPM dan kemasukan pelajar pun kalau dia orang masuk dari bulan 3 baru ni, dia orang dapat mula silibus awal kan. Kalau dia orang masuk bulan 5, akan cikgu nak ulang balik. Jadi dia orang kena teruskan. Tapi cari masa untuk pelajar tu kecak. Jadi kami memang kena guna silibus yang lebih rendah. Kena turunkan serendah-rendahnya supaya dia orang pandai. Sebab dah lama dia orang tak sekolah. Bayangkan, ada yang cakap kat saya, cikgu saya menyesal masuk penjara. Sebab saya kena sekolah. Tapi itu KPI jabatan dan dia orang kena belajar. Jadi kita nak sebenarnya bila dia bebas nanti dia ada CJ SPM. Walaupun hanya subjek yang lulus sahaja. At least itu menjanjikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Biar dia orang keluar dari kepompong. Mungkin dia orang pernah tersilap jalan kan. Okay, so yang seterusnya pelaksanaan pengajaran menggunakan teknologi terkini itu memang kita tak boleh nak lari lah sebab handphone semua tu merupakan artikel larangan. Jadi kalau nak bawa masuk laptop, kena buat surat permohonan. Kalau nak bawa masuk video, kena tunjuk video tu kepada pegawai yang bertugas. Kalau melepasi pegawaian dia, baru kami boleh tunjukkan kepada pelajar. Bukan suka-suka hati. Okay, cikgu hari nak tunjuk video no. So macam kena tunjuk banyak lapisan. Sebab penjara kan, kita pun nak masuk bukan suka hati. Cikgu dia datang penjara ni, tak boleh. So macam memang kena buat surat dan sebagainya. Sama juga cikgu yang dalam tu pun tak boleh buat suka hati. Okay, seterusnya, yang ni paling susah lah saya sebab nak berhadapan dengan emosi pelajar yang tak stabil ni. Sebab kita sekarang dah boleh face to face kan. Jadi lagi-lagi kalau hukuman dia orang tu okay, hari ni dia orang kena panggil bicara kan. So dah dapat hukuman jatuh, awak jatuh hukuman 7 tahun. Bila balik, dia orang kena masuk sekolah. Masa tu kita nak handle hukuman 7 tahun tu kena hadap tapi masih kena sekolah. Sekolah wajib rutin. Kalau tak kena tibai lah dalam penjara kan, tak pergi sekolah. Okay. Jadi kami part tu kami lepas lagi lah. So kami berbincang dengan kaunselor macam mana nak handle pelajar ni sebab nanti tiba-tiba dia diam. Yelah, bayangkan kena jatuh hukuman 7 tahun penjara contoh lah. Dia tiba-tiba diam. Tackle dia tu memang kena buat pelbagai aktiviti yang menarik lah sebab kami banyak gunakan real life situation. Maksudnya kalau dia orang tak boleh pergi shopping mall, kami bawa barang-barang dalam shopping mall tu dekat sekolah. Contoh, walaupun melalui flyers tu. Dan sekarang orang dah tak beli flyers kan, saya download dari internet. Okay. Gunting-gunting saya bagi vouchers 2,000. Contoh yang tajuk dia tempat yang baru pengurusan kewangan. Dia buat macam tu. Okay, dalam 10,000 ni apa awak nak beli? Cikgu saya nak beli handphone. Dia nampak dia kena buat macam tu supaya dia orang lupa sekejap kehidupan di penjara. Walaupun berkurung je. Lepas tu main congkak kewangan. Saya cakap dari sudut matematik. Selalu congkak guna biji kuning tu kan. Okay, ni kita wujudkan congkak kewangan tu, kita bagi duit. Tapi bukan duit betul lah, kan dah jual sekarang kan, di Shopee duit untuk PDP. Jadi dia rasa no, cikgu dah lama saya tak pegang duit. Cikgu boleh kan saya masuk dalam penjara? Jangan, memang tak laku pun. So bila dia orang rasa seronok nak belajar, itu akan meningkatkan motivasi mereka lah untuk teruskan pembelajaran. Okay, so untuk pelajar yang malu, kadang-kadang dia orang cakap, cikgu saya cakap dia orang tak faham macam tu kan. Kami laksanakan brainwriting, maksudnya kami bagi sticky note, pelajar tulis idea diorang dekat kertas, jadi tak ada satu yang malu. Jadi diorang tampal dekat depan dan kertas tu tak payah sebab sticky note tu dah mewakili pelajar mengikut warna yang berbeza ataupun bentuk yang berbeza. Jadi semua idea yang diorang fikirkan dapat dilontarkan tanpa menyentuh sensitiviti mana-mana pihak lah. Kadang kan kadang orang spontan je respon kepada idea kawan-kawan. Jadi melalui brainwriting tu semua idea dapat diluahkan. So boleh apply dekat mana-mana subjek pun. Okay, dan akhir sekali modul lah. So memang dapat kerjasama dari UMS untuk hasilkan tu modul pengurusan kewangan untuk subjek politik dan design. Dan modul untuk bahasa Melayu, modul teologi. Okay, sekian sajalah dari saya, cikgu sekolah dalam penjara.
Terima kasih. Jadi kalau kita bukan, saya sangat terharu mengajar di sekolah dalam penjara ya. Saya rasa cabaran dia berapa kali ganda ya. Okey, kalau kita komplain lah, rumah baru, pergi sebagainya ya. Tapi saya rasa kalau mengajar di sekolah dalam penjara ya, cabaran dia begini ya. Dengan kita kena handle ya emosi pelajar terlebih dahulu ya, dengan tahap kognitif yang mungkin tidak ini ya, kemudian dengan silibus yang tepat ya, kita kejar dan sebagainya ya. So cabaran dia tu memang berkali ganda ya. Dengan bahan resource tak boleh guna internet ya. Kita di sini satu hari tak ada internet pun macam memati juga ya. Apalagi ya kalau tak boleh guna ya. Okey, so tanyalah ya, cikgu saya sangat terharu ya, dan saya sangat menghargai ya usaha ya yang cikgu telah berikan ya, untuk anak-anak murid ya. So kita boleh lihat lah ya, masing-masing ya, kita punya 3 di sini, mereka ada inisiatif sendiri ya, yang kreatif, kemudian yang tailor-made ya, sangat bersesuaian ya, dengan konteks mereka ya, supaya mereka boleh mengajar dengan terkesan ya. Baik. Bagaimana dengan cerita pedagogi dalam penyelesaian masalah? Okay. So sama-sama kita tunggu ya perkongsian slot yang seterusnya nanti. Okay. So dengan ini berakhirlah slot yang pertama kita pada hari ini. Taruh pukat di tepi muara, nata ampus berdayung sampan, andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Singgah sebentar di pandang tamu, hendak memilih penyabu diri. Syukur kita dapat bertemu, kongsi kau perduhadan daun keladi. Dengan ini saya serah kembali slot ini kepada Puan Pengerusi Majlis. Terima kasih.